Adakah Malaysia meniru sehingga ke tahap ini? Saya tidak percaya kemudahan yang mudah meniru budaya negara asal saya itu patut dilihat, kata Vincent, seorang arsitek dari Belanda, dengan nada menghina sebelum melawat perkampungan warisan Belanda Melaka. Namun, sebaik sahaja dia melangkah masuk ke dalam kawasan itu, riak wajahnya membeku. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita saksikan bersama. Pada bulan Februari 2024, sepasang suami istri tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Vincent van der Berg, seorang arsitek dari Amsterdam, Belanda, yang berusia dalam lingkungan 40-an, adalah pakar pemeliharaan seni bina yang telah memelihara banyak bangunan bersejarah di negara asalnya. Di sisinya, istrinya Elena menunjukkan minat yang mendalam terhadap budaya Malaysia. Perjalanan kali ini pasti mengujakan, Vincent, kata Elena dengan suara yang ceria. Namun, riak wajah Vincent tetap kaku. Ah, yah, jawabnya, acuh tak acuh. Mereka berdua melawat tempat-tempat pelancongan seperti Kuala Lumpur dan Tanah Tinggi Cameron, menyelami adat dan budaya Malaysia. Setiap kali melawat masjid-masjid lama atau tapak bersejarah, Elena akan melahirkan rasa kagum. Hebatnya, bangunan yang berusia ratusan tahun masih terpelihara dengan begitu indah. Vincent juga memberikan penilaian yang sewajarnya terhadap teknik seni bina tradisional Malaysia. Namun, di dalam hatinya, sentiasa ada keegoan sebagai seorang arsitek. Dia amat percaya bahwa barangan asli dan tiruan adalah dua perkara yang berbeza. Pada hari kelima perjalanan mereka, pasangan itu menaiki kereta dari Kuala Lumpur menuju ke Melaka. Sambil memandang keluar jendela ke arah ladang kelapa sawit yang terbentang luas, Elena membuka buku panduan pelancongan. Vincent, esok kita pergi ke perkampungan warisan Belanda Melaka ya. Mendengar kata-kata itu, riak wajah Vincent serta-merta berubah. Perkampungan warisan Belanda? Bukankah itu taman tema berkonsepkan Belanda? Ya, katanya ia sebuah kemudahan yang membina semula pemandangan jalanan Belanda. Memandangkan kita sudah sampai di Melaka. Saya teringin nak melihatnya, kata Elena. Melihat mata Elena yang penuh pengharapan, Vincent mengeluh panjang. Elena, awak tak faham, katanya dengan nada sedikit jengkel. Macam mana orang Malaysia boleh membina semula seni bina Belanda? Paling-paling pun, ia hanyalah replika murahan untuk pelancong. Tapi di sini tertulis ia adalah kemudahan yang diiktiraf oleh kerajaan Belanda, kata Elena sambil menunjuk ke arah buku panduan. Vincent mencebik. Diiktiraf? Itu mungkin cuma kebenaran komersial. Ia tidak bermakna mereka memahami nilai sebenar. Awak sudah menghukum sebelum melihatnya, kata Elena, sedikit marah. Tetapi Vincent tidak berganjak. Saya telah terlibat dalam kerja-kerja berkaitan bangunan bersejarah Belanda selama lebih 30 tahun. Saya faham makna di sebalik setiap batu bata dan setiap bingkai tingkap. Sambil memandang keluar jendela, dia menyambung, walau bagaimana keras pun orang Malaysia mencoba, mereka tidak akan dapat memahami kedalaman itu. Ia pasti sebuah kemudahan yang cetek, hanya pada luarannya sahaja. Elena terdiam, dia faham akan kedegilan suaminya. Kereta tiba di stesen Melaka Sentral. Setelah mendaftar masuk ke hotel, Elena masih tidak berputus asa dan mencadangkan, esok kita pergi sekejap sahaja, boleh? Kalau awak tak suka, kita terus keluar. Vincent dengan berat hati bersetuju. Baiklah, pergilah. Tapi kalau ramalan saya betul, jangan ajak saya ke tempat macam ni lagi. Keesokan paginya, mereka menaiki bas ulang-alik menuju ke perkampungan warisan Belanda Melaka. Setibanya di pintu masuk kawasan itu, Vincent sedikit terkesan dengan bangunan stesen yang diperbuat daripada bata merah. Oh, bangunan bata merah, katanya sambil berjalan masuk dan memerhati dinding. Suasananya coba diwujudkan. Tetapi dia segera kembali kepada ekspresi datarnya. Ini cuma luaran sahaja. Di dalamnya pasti stesen biasa gaya Malaysia. Setelah mengesahkan harga tiket di kaunter, Vincent mengerutkan dahi. RM180, mahal betul untuk sebuah taman tema. Bukankah itu bermakna mereka sangat yakin dengan kandungannya? Kata Elena dengan optimis. Tetapi Vincent menggelengkan kepala. Tidak, ini cuma harga yang tidak masuk akal. Mereka hanya mahu mengaut keuntungan daripada pelancong. Bisiknya semasa membeli tiket. Kemudahan tahap itu dijual pada harga ini. Sambil berjalan ke pintu masuk, Vincent mengeluarkan teleponnya, membuka ruang sembang kumpulan bersama rakan-rakan arsiteknya di Belanda dan menaip. Sekarang hendak masuk ke taman tema Belanda tiruan di Malaysia. Nanti saya laporkan betapa murahannya. Tidak lama kemudian, balasan diterima. Haha, kami nantikan. Jangan lupa ambil gambar untuk kami. Macam bahan jenaka bunyinya. Vincent tersenyum sinis. Ah, saya akan ambil banyak gambar untuk kamu semua. Elena berkata dengan risau.
Vincent, bertenanglah sikit. Bukankah kita sudah sampai di sini? Tetapi Vincent menjawab dengan dingin. Jangan letak harapan terlalu tinggi. Nanti lebih kecewa. Lebih baik jangan berharap dari awal. Matanya dipenuhi dengan penghinaan yang jelas. Sebelum melintasi pintu pagar, Vincent berhenti. Dia bersedia untuk menilai pemandangan yang bakal dilihatnya dengan mata seorang arsitek yang tajam. Ayo, tunjukkan pada saya betapa murahannya, barang yang kamu boleh hasilkan. Kata-kata itu tidak mengandungi sebarang harapan, hanya kepastian akan kekecewaan. Sebaik sahaja melintasi pintu pagar, sebuah pintu gerbang besar menyambut mereka. Ia adalah sebuah bangunan bata merah yang agam. Mata Elena bersinar. Wah, cantiknya. Tetapi riak wajah Vincent tidak berubah. Dia mendekati pintu gerbang itu dan menyentuh dinding dengan jarinya. Bata merah. Luarannya tidak teruk, katanya. Tetapi pandangannya tetap dingin. Tetapi ini hanyalah permulaan. Apabila melihat pemandangan jalanan yang sebenar, pasti belangnya akan terserlah. Selepas pintu gerbang, terdapat sebuah laluan yang luas dengan taman bunga di kedua-dua belah sisi, dipenuhi dengan bunga tulip. Bunga tulip ya? Kononnya nak wujudkan suasana Belanda, kata Elena sambil tersenyum. Tetapi Vincent berwajah selamba. Itu cuma simbol yang mudah. Ingat dengan menanam tulip, ia sudah menjadi Belanda? Kata-katanya sangat kritis. Susunan warnanya pun sambil lewa. Taman bunga Belanda yang sebenar direka dengan pengiraan yang lebih teliti. Elena sudah kehilangan daya untuk membantah. Mereka berjalan di sepanjang laluan dan melihat bangunan pertama. Dinding putih, bumbung merah, dan bingkai tingkap kayu memang gaya seni bina Belanda. Vincent berhenti dan memandang keseluruhan bangunan itu, terdiam selama beberapa saat sebelum bersuara. Lebih baik daripada yang dijangkakan, bukan? Tanya Elena penuh harapan. Tetapi Vincent menggelengkan kepala. Tidak, masih ada rasa janggal. Dia mendekati bangunan itu dan mula memeriksa perinciannya. Lihat bingkai tingkap ini, nisbahnya pelik. Elena langsung tidak paham di mana masalahnya. Di mana? Nisbah panjang dan lebarnya sedikit berbeza dengan seni bina Belanda abad ke-17. Mungkin hanya perbezaan 1 atau 2 sentimeter, tetapi ia sangat jelas di mata seorang arsitek, sambung Vincent. Dan warna dinding ini juga berbeza. Bangunan Belanda yang sebenar menggunakan warna putih yang lebih mendalam. Elena mengeluh. Awak nih. Orang biasa tidak akan peduli tentang perincian kecil macam tuh. Itulah masalahnya, tegas Vincent. Tidak memahami inti patinya, hanya meniru bentuk luaran. Inilah hat budaya replika Malaysia. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengambil gambar bangunan itu, merancang untuk menghantarnya kepada rakan-rakannya nanti. Mereka mula berjalan di sepanjang jalan di tepi terusan. Perahu-perahu kecil terapung di atas air, membawa pelancong. Jalan batu buntar, bangunan bata merah, dan bendera Belanda berkibaran ditiup angin. Suasananya memang terasa seperti di Belanda. Namun, riak wajah Vincent tetap serius. Jalan batu buntar ini pun berbeza. Jalan batu buntar Belanda yang sebenar lebih tidak teratur, dengan rasa berat yang datang dari peredaran massa, katanya sambil memandang ke bawah. Ini terlalu baru, tiada berat sejarah dapat dirasai. Elena membantah. Tetapi ini kan baru dibina, bukankah normal jika ia baru? Ya, sebab itulah ia tidak boleh menjadi yang asli, kata Vincent dengan dingin. Yang asli mempunyai patina yang dicipta oleh massa, sesuatu yang tidak boleh ditiru. Di seberang terusan, kelihatan sebuah kincir angin yang besar. Ah, ada kincir angin, kata Elena sambil menunjuk. Vincent juga memandang kincir angin itu. Kincir angin, ya, memandangkan ia simbol Belanda, sudah tentu ada, katanya sambil berjalan ke arahnya. Semakin dekat, sais kincir angin itu menjadi semakin jelas. Ketinggiannya kelihatan melebihi 20 meter. Ini, gumam Vincent, saiznya hampir sama dengan yang asli, tetapi dia segera mula mencari kesalahan. Tetapi sudut bilahnya terlalu cuai. Kincir angin yang sebenar dipasang dengan sudut yang lebih tepat. Dia berjalan mengelilingi kincir angin itu, memeriksa dengan teliti. Dan warna kayu ini juga berbeza. Gagal meniru semula warna yang berubah akibat peredaran massa. Elena sudah tidak berkata apa-apa. Dia berpikir, suaminya tidak mungkin akan mengakuinya. Dia sudah berputus asa. Setibanya di sebuah dataran, ia dipenuhi ramai pelancong. Keluarga-keluarga dari Malaysia, pasangan kekasih, dan juga pelancong asing. Semua orang gembira mengambil gambar. Kanak-kanak berlari sambil ketawa, dan ibu bapa mereka memerhati dengan senyuman. Lihat, semua orang nampak gembira kan? Kata Elena. Tetapi Vincent tersenyum sinis. Itu karena mereka tidak tahu bagaimana rupa yang asli. Bagi orang yang tidak pernah ke Belanda,
Ini sudah memadai. Keterlaluan betul cara awak bercakap, kata Elena, sedikit marah. Tetapi Vincent tidak berhenti. Saya hanya menyatakan fakta. Sebagai seorang arsitek, saya mempunyai tanggung jawab untuk membezakan antara yang asli dan yang palsu. Tanggung jawab? Siapa yang minta awak buat macam tuh? Suara Elena menjadi lebih tegas. Vincent terdiam. Mereka berehat di sebuah bangku. Elena minum air botol sambil merenung Vincent. Kenapa awak tidak boleh menikmati sahaja saat ini dengan lebih jujur? Suara Elena kedengaran sedih. Kita berdua melancong bersama, tetapi awak asyik merungut. Vincent mengalihkan pandangannya. Maaf, tetapi saya mempunyai maruah sebagai seorang arsitek. Maruah. Elena berhati-hati memilih kata-katanya. Bukankah itu hanya kedegilan? Kata-kata itu sedikit sebanyak menggoyahkan Vincent, tetapi dia segera mempertahankan dirinya. Tidak, ini adalah penilaian yang wajar daripada seorang pakar. Tetapi tiada siapa di sini yang mahu mendengar penilaian awak. Kata-kata Elena menjadi lebih tajam. Sepasang suami istri tua dari Malaysia yang duduk di bangku sebelah bangun. Sambil berlalu, wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Perkampungan warisan Belanda ini memang hebat ya." "Betul, datang berapa kali pun tak jemu, lain kali nak bawa cucu pula," jawab suaminya. Mendengar perbualan itu, Vincent berbisik perlahan, "Itu cuma penilaian orang Malaysia." Elena menjeling suaminya. "Saya dengar tuh, sungguh tidak sopan." Elena bangun dan menarik tangan suaminya. "Jom, kita jalan lagi. Sayang sudah bayar tiket mahal-mahal." Vincent bangun dengan berat hati. "Baiklah, tapi saya sudah tidak menaruh apa-apa harapan lagi," kata Elena dengan nada pasrah. Mereka berdua mula berjalan semula, menuju ke kawasan seterusnya di sepanjang jalan di tepi terusan. Pandangan Vincent masih penuh kritikan. Coba mencari kecacatan pada setiap bangunan. Memang tidak boleh diterima. Di mana-mana saya lihat, ia jauh berbeza daripada yang asli, dia begitu yakin. Lebar terusan ini pun berbeza. Terusan di Amsterdam lebih sempit. Elena tidak lagi menjawab, hanya mengikut suaminya dalam diam. Vincent bersandar di sebuah jambatan, memandang ke permukaan air. Warna airnya pun berbeza. Yang asli berwarna hijau yang lebih pekat, katanya. Seolah-olah bercakap sendirian, terus mengkritik, bukan lagi untuk didengari sesiapa, tetapi untuk mengesahkan kebenarannya sendiri. Namun, dia belum tahu bahwa apa yang menantinya selepas ini adalah pemandangan yang akan menggegarkan seluruh hidupnya, saat yang akan menghancurkan keyakinannya sepenuhnya. Di hujung terusan, pintu masuk ke kawasan seterusnya kelihatan. Vincent berjalan ke arah itu, masih dengan riak wajah yang menghina. Memasuki kawasan seterusnya, suasananya sedikit berubah. Bangunan-bangunan menjadi lebih padat, dengan udara yang lebih tenang. Vincent masih memandang sekeliling dengan mata yang kritis. "Lihat, masih tidak cukup teliti," katanya sambil menunjuk ke sebuah bangunan. "Lihat cara susunan bata itu, berbeza dengan gaya seni bina Belanda yang sebenar." Tetapi pada ketika itu, sebaik sahaja tangan Vincent menyentuh dinding bangunan, riak wajahnya berubah. "Ini," katanya dengan suara terkejut. "Tekstur bata ini," Elena bertanya keheranan. "Kenapa?" Vincent tidak menjawab, hanya terus mengusap dinding itu. Kemudian, dengan jarinya, dia menyusuri sambungan di antara bata. Rasa mortar ini, tak mungkin. Dia berlari ke sudut bangunan untuk memeriksa dinding di sebelah sana. Tidak boleh dipercayai. Jari-jarinya merasakan permukaan bata yang sedikit tidak rata. Ini bukan bata baharu buatan mesin, tetapi tekstur bata lama yang asli, yang telah melalui peredaran massa. Vincent segera membaca papan penerangan yang berdekatan. Tertulis, bata yang digunakan di kemudahan ini diimpor terus dari Belanda, termasuk bata bersejarah yang benar-benar digunakan dari abad ke-17 hingga ke-19. Mata Vincent terbeliak. Dibawa dari Belanda? Dia tidak dapat mempercayainya dan menyentuh dinding itu sekali lagi. Patutlah teksturnya begini. Jantungnya mula berdegup kencang. Ini bukan sekadar tiruan. Mereka menggunakan bahan yang asli. Elena berkata dengan gembira. "Lihat, mereka memang menggunakan bahan yang sebenar." Tetapi Vincent masih ragu-ragu. "Mungkin hanya bata sahaja. Bahagian lain pasti berbeza," katanya. Coba menyembunyikan rasa terkejutnya. Mereka terus berjalan lebih jauh ke dalam dan melihat sebuah pintu air kecil di terusan. Vincent berlari ke sisinya. Pintu air itu. Dia memerhatikan struktur pintu air itu dengan teliti, mekanisme pembukaan dan penutupan, cara kayu disambung, peletakan kelengkapan logam. Setelah memeriksa semua perincian, Vincent berbisik, "Ini, gaya Belanda abad ke-17. Suaranya bergetar.
Struktur ini sama seperti terusan lama di Amsterdam. Dia melutut di tepi pintu air, memeriksa sambungan kayu. Teknik pertukangan kayu seperti ini adalah kemahiran yang telah hilang pada zaman modern. Hebat sangatkah? Tanya Elena. Sangat hebat, jawab Vincent. Reka bentuk pintu air seperti ini hampir tidak digunakan lagi pada zaman modern. Tanpa merujuk bahan sejarah, ia mustahil untuk dibina semula. Dia berdiri dan memandang keseluruhan pintu air. Dan ia bukan sekadar replika, ia adalah struktur yang berfungsi sepenuhnya. Vincent berasa keliru. Tempat yang dianggapnya sebagai taman tema biasa ternyata dibina dengan ketepatan yang melampaui imajinasinya. Ini sukar dipercayai. Mungkin ini hanya kebetulan, bisiknya. Seolah-olah coba meyakinkan dirinya. Mungkin mereka secara kebetulan menemui bahan yang betul. Tetapi suaranya tidak lagi mempunyai keyakinan. Pemandangan seterusnya yang dilihatnya menghancurkan pemikiran itu sepenuhnya. Di sebuah bangunan yang menghadap ke dataran, sebaik sahaja melihat tingkapnya, Vincent terpaku. Ini tingkap gaya Rotterdam. Dia mendekati bangunan itu. Gaya yang digunakan di rumah-rumah saudagar kaya pada abad ke-18. Elena masih tidak paham mengapa dia begitu terkejut. Adakah ia sangat jarang ditemui? Bukan sekadar jarang, jawab Vincent dengan teruja. Gaya seperti ini hampir tidak dapat dilihat lagi di Belanda zaman modern. Kebanyakannya telah musnah akibat peperangan dan pembangunan semula bandar. Tangan Vincent bergetar. Saya hanya pernah melihatnya dalam buku-buku sejarah seni bina. Dia menyentuh bingkai tingkap itu, tetapi yang sebenarnya ada di sini. Dia memerhatikan perincian bingkai tingkap ukiran hiasan, cara kayu disambung, kaedah pemasangan kaca semuanya setia pada gaya sejarah. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana mereka boleh menirunya dengan begitu tepat? Vincent terpinga-pinga, matanya mula bergenang. Selama 30 tahun sebagai seorang arsitek, dia sentiasa meratapi kehilangan gaya seni bina. Berkali-kali dia mengeluh melihat gaya yang indah yang hanya boleh dilihat dalam bahan rujukan. Elena berkata, "Hei, ada kaki tangan di sana." "Apa?" kata kita bertanya. Vincent mendekati seorang kaki tangan warga Malaysia yang berdekatan. "Maaf, boleh saya bertanya tentang bangunan ini?" Kaki tangan itu menjawab dengan sopan, "Sudah tentu." Semasa persediaan pembukaan kemudahan ini, kami menjemput pakar sejarah seni bina dari Belanda untuk mereka bentuknya. Pakar? Ya, kami menjemput beberapa orang arsitek dan sejarawan Belanda dan mengambil masa 3 tahun untuk mereka bentuk dan menyelianya. Vincent tergamam. Kaki tangan itu menyambung, kayu yang digunakan juga diimport dari Belanda. Kami memilih spesies kayu yang sama seperti pada zaman itu dan menyiapkannya dengan kaedah pemprosesan yang sama. Kaedah pemprosesan pun sama? Vincent terkejut. Ya, kami menghasilkan semula kerja tangan pada zaman itu, bukan pemprosesan mesin modern. Kaki tangan itu terus menjelaskan, para tukang melakukan banyak percobaan untuk mencapai hasil akhir yang tepat dari segi sejarah. Vincent hampir tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Sehingga ke tahap ini? Ya, karena falsafah. Perkampungan warisan Belanda Melaka adalah untuk menyampaikan budaya Belanda dengan tepat. Kata kaki tangan itu dengan bangga. Kami tidak mahu melakukan sesuatu separuh jalan. Vincent menunduk hormat. Terima kasih banyak-banyak. Setelah kaki tangan itu berlalu, Vincent berdiri kaku. Elena bertanya dengan risau. Vincent, awak oke? Langsung tidak oke, jawabnya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu apa-apa. Dia memandang bangunan itu, sekali lagi. Rasa hinanya tadi telah hilang sepenuhnya. Digantikan dengan kekaguman dan rasa malu terhadap tindakannya sebelum ini. Orang Malaysia lebih menghargai budaya Belanda daripada kita. Kenyataan ini menggegarkan hati Vincent. Elena bertanya dengan lembut. Sekarang masih rasa ia murahan? Vincent menggelengkan kepala. Ah, ini bukan barangan murahan. Dia terpaksa mengaku. Ini adalah yang asli. Suaranya serak. Namun, selepas ini, kejutan yang akan mengubah hidupnya menantinya. Vincent melangkah, bukan lagi untuk mengkritik, tetapi untuk mengesahkan kebenaran dan mengakui kesilapannya. Vincent dan Elena terus berjalan lebih jauh. Di hadapan mereka, muncul sebuah bangunan yang sangat besar. Istana Diraja Perkampungan, sebuah bangunan yang dibina semula berdasarkan istana Diraja Belanda. Vincent memandang ke arah strukturnya yang megah. Ini, langkahnya secara semula jadi bergerak ke arah istana itu. Elena mengikut dalam diam. Sebaik sahaja berdiri di hadapan istana, Vincent menahan nafas. Macam mana boleh begitu setia? Rupa luaran bangunan itu hampir sama sepenuhnya dengan istana Huistenbosch di Belanda. Susunan tingkap, hiasan tiang, bentuk bumbung semuanya sangat tepat. Tidak boleh dipercayai, gumam Vincent. Istana yang sebenar tidak dibuka kepada orang awam.
Sebagai seorang arsitek, dia pernah melihat rupa luaran istana itu, tetapi maklumat terperinci mengenai bahagian dalamnya hampir tidak pernah didedahkan. Bagaimana orang Malaysia mendapat maklumat dalaman? Menuju ke pintu masuk, seorang kaki tangan menyambut dengan mesra. "Selamat datang ke istana diraja perkampungan." Vincent bertanya, "Adakah bangunan ini dibina semula berdasarkan istana yang sebenar?" "Ya, kami mendapat kebenaran daripada keluarga diraja Belanda untuk membina semula istana Ratu Beatrix dengan setia." Penjelasan kaki tangan itu mengejutkan Vincent. Kebenaran daripada keluarga diraja? Ya, Ratu pada masa itu sendiri yang memberikan kebenaran untuk kemudahan ini menggunakan nama istana Huis-ten-Bosch. Vincent terdiam. Kebenaran daripada pihak istana untuk menggunakan nama itu bermakna mereka mengiktiraf kemudahan ini. Memasuki bahagian dalam istana, kejutan yang lebih besar menantinya. Lantai marmer, chandelier kristal yang mewah, dan lukisan-lukisan di dinding semuanya mewujudkan suasana seperti istana yang sebenar. Vincent berjalan dengan berhati-hati. Marmer ini, dia mencangkung untuk memeriksa coraknya. "Ini marmer Carrara dari Itali." Elena berkata dengan kagum, "Ini yang asli?" "Ya, asli." Vincent berdiri dan memandang ke siling. Chandelier kristal ini juga gaya kaca Bohemia abad ke-18. Matanya bukan lagi kritikal, tetapi dipenuhi dengan kekaguman murni. Menaiki tangga ke tingkat 2, mereka memasuki sebuah bilik yang merupakan replika ruang kediaman diraja. Di dinding tergantung lukisan pemandangan Belanda. Vincent mendekati sebuah lukisan. Ini gaya sekolah lukisan Belanda abad ke-17. Dia merenung lukisan itu, yang menggambarkan kincir angin dan terusan, komposisi tipikal zaman keemasan. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan itu kelihatan biasa. "Tunggu, pemandangan ini." Jantungnya mula berdegup kencang. "Ini bandar tempat saya tinggal semasa kecil." Vincent membesar di pinggir bandar Rotterdam pada tahun 1970-an. Rumah kecil di tepi terusan. Setiap pagi, dari tingkapnya, dia dapat melihat kincir angin dan jalan batu buntar. Itulah pemandangan asalnya. Namun, pemandangan itu telah lenyap sepenuhnya dalam pembangunan semula bandar pada tahun 1980-an. Bangunan-bangunan lama dirobohkan dan digantikan dengan pangsa puri modern. Vincent berkali-kali ingin melihat pemandangan itu lagi, tetapi sudah lama berputus asa, menganggapnya mustahil. "Macam mana boleh?" Dengan tangan yang bergetar, dia membaca papan penerangan di sebelah lukisan itu. Lukisan ini menggambarkan pemandangan bersejarah di pinggir bandar Rotterdam yang telah dirobohkan pada tahun 1980 selipaan. Air mata Vincent jatuh. "Bandar saya. Bandar tempat saya membesar. Ada di sini." Elena berlari ke arahnya dengan terkejut. "Vincent, kenapa?" "Elena, lukisan ini. Tempat yang digambarkan ialah bandar tempat saya tinggal semasa kecil," katanya dengan suara bergetar. "Pemandangan yang saya lihat setiap pagi." "Ya Tuhan!" Elena juga turut terharu. "Tetapi kenapa lukisan ini ada di Malaysia?" Vincent membaca papan penerangan itu sekali lagi. "Semasa pembinaan perkampungan warisan Belanda Melaka, pihak kami telah melawat pelbagai tempat di Belanda untuk mengumpul rekod pemandangan yang hampir lenyap. Kami mengumpul gambar, pelan, reka bentuk, lukisan, dan semua bahan untuk disimpan di kemudahan ini." Vincent tergamam. "Orang Malaysia telah melindungi apa yang telah kami hilangkan." Dia berjalan ke tingkap. Di luar, terbentang pemandangan perkampungan Belanda. Terusan, bangunan bata merah, jalan batu buntar, dan kincir angin. Sama seperti pemandangan yang digambarkan dalam lukisan itu. "Tidak boleh dipercayai," gumam Vincent. "Orang Malaysia bukan sahaja membina semula lukisan itu, mereka membina semula seluruh bandar." Elena meletakkan tangannya di bahu Vincent dengan lembut. "Apa yang awak katakan tadi, Vincent?" "Saya kata ia replika murahan," jawabnya dengan penuh rasa malu. "Masih pikir begitu sekarang?" Vincent menggelengkan kepala. "Tidak, ini bukan replika," katanya sambil memandang keluar tingkap. "Ini adalah pemeliharaan." "Pemeliharaan?" "Ya. Orang Malaysia telah memelihara apa yang telah kami hilangkan untuk masa depan." Vincent memandang lukisan itu sekali lagi dan menunduk hormat. "Terima kasih." Dia sendiri tidak tahu kepada siapa ucapan itu ditujukan. Mungkin kepada orang yang membina kemudahan ini, kepada rakyat Malaysia yang menghargai budaya Belanda, dan kepada semua orang yang telah mengekalkan kampung halamannya yang hilang di sini. Seorang kaki tangan mendekati mereka dan memberikan penjelasan lanjut. "Sebenarnya, semasa pembinaan, kami menemui satu kesilapan kecil." "Kesilapan?" "Ya.
Mortar di antara bata lebih lebar 2 milimeter daripada yang asli. Vincent terkejut. 2 milimeter? Ya, satu kesilapan yang hampir tiada, siapa akan perasan? Kaki tangan dari pihak Belanda juga berkata tidak perlu dibuat semula, sambung kaki tangan itu. Tetapi kaki tangan pihak Malaysia memutuskan untuk membuat semula semuanya demi 2 milimeter? Ya, demi kesetiaan kepada yang asli. Kami mengambil masa dan kos untuk membina semula semuanya. Vincent tidak dapat berkata apa-apa. Ralat 2 milimeter dalam dunia seni bina adalah dalam julat yang boleh diterima. Tetapi, orang Malaysia tidak membenarkannya. Mereka mengejar kesempurnaan. Saya tidak tahu apa-apa, kata Vincent dengan suara bergetar. Dia rebah ke lutut. Elena memapahnya. Orang Malaysia lebih mencintai Belanda daripada kami. Dengan kata-kata itu, air matanya tidak dapat ditahan lagi. Marwah sebagai seorang arsitek, keyakinan sebagai seorang pakar semuanya hancur pada saat itu. Vincent berjalan ke halaman tengah istana dan duduk terkulai di sebuah bangku. Elena duduk di sebelahnya. Mereka berdiam diri seketika. Kemudian Vincent perlahan-lahan bersuara. Belanda, demi pembangunan ekonomi, telah memusnahkan pemandangan lama. Elena mendengar dengan senyap. Kami mengutamakan kecekapan dan keuntungan dan merobohkan bangunan-bangunan bersejarah satu persatu. Vincent memandang ke langit. Dan sekarang, di negara kami, pemandangan indah masa lalu hampir tidak kelihatan lagi. Dia menyambung, sebagai seorang arsitek, saya sering meratapinya. Berkali-kali menyesal mengapa kami tidak melindunginya. Elena menggenggam tangannya dengan lembut. Tetapi orang Malaysia berbeza, suara Vincent bergetar. Mereka mengutip apa yang kami buang dan menyimpannya di sini. Dia mengesat air matanya. Ada negara yang begitu menghargai budaya negara lain. Elena berkata, mungkin inilah kemesraan rakyat Malaysia. Sekarang saya faham. Vincent berdiri. Saya mesti meminta maaf kepada rakyat negara ini. Mereka berjalan semula di dalam kawasan itu. Kali ini, bukan dengan mata yang kritis, tetapi dengan hati yang penuh kesyukuran. Vincent merasakan setiap bangunan, setiap batu bata, mengandungi hati dan jiwa rakyat Malaysia. Berjalan di sepanjang terusan, mereka bertemu dengan seorang kaki tangan warga Malaysia yang sedang bekerja seorang lelaki muda yang sedang membersihkan sebuah bangunan. Vincent menegurnya. Maafkan saya. Kaki tangan itu menoleh. Ya, ada apa? Adakah Anda berasa bangga bekerja di sini? Soalan yang tiba-tiba itu sedikit mengejutkan kaki tangan itu. Tetapi dia segera tersenyum dan menjawab. Ya, saya berasa sangat bangga. Kenapa? Kerja kami adalah untuk menyampaikan budaya Belanda kepada rakyat Malaysia, katanya dengan riak wajah yang serius. Apabila tetamu dari Malaysia dan Belanda datang ke sini dan berasa gembira, itulah ganjaran terbaik. Vincent merasakan kehangatan mengalir di hatinya. Terima kasih, katanya sambil menunduk hormat. Saya amat berterima kasih atas kerja Anda semua. Kaki tangan itu tersenyum malu. Bukan apa-apa, kami hanya melakukan apa yang patut. Vincent dan Elena terus berjalan dan melihat seorang lagi kaki tangan sedang menguruskan taman bunga seorang wanita yang lebih tua. Vincent menegurnya lagi. Maafkan saya. Wanita itu mengangkat kepala. Ya, adakah taman bunga ini juga mengikut gaya Belanda? Ya, jawab wanita itu dengan gembira. Susunan bunga tulip ini merujuk kepada taman tradisional Belanda. Dia menyentuh bunga-bunga itu dengan lembut. Pada musim bunga, lebih daripada 1.000.000 kuntum bunga tulip akan mekar. 1.000.000 kuntum? Vincent terkejut. Setiap tahun menguruskan bunga sebanyak itu? Ya, walaupun penat, kami berharap dapat menggembirakan tetamu dari Belanda. Senyuman wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan murni. Saya tidak pernah ke Belanda, tetapi bekerja di sini membuatkan saya sangat menyukai Belanda. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mereka berdua mencari tempat yang sunyi dan duduk di bangku sekali lagi. Vincent mengeluarkan teleponnya, membuka ruang sembang kumpulan bersama rakan-rakan arsiteknya. Message sinis yang dihantarnya tadi masih ada. Dia memadam message itu dan mula menaip message baharu. Kawan-kawan, hari ini saya mengalami pengalaman paling memalukan dalam hidup saya. Saya menyangka perkampungan warisan Belanda Melaka di Malaysia adalah replika murahan, tetapi saya silap sama sekali. Dia melampirkan gambar istana. Di sini, budaya kita yang telah hilang dipelihara dalam bentuk yang sempurna. Orang Malaysia lebih mencintai Belanda daripada kita. Selepas message dihantar, balasan mula masuk. Betulkah? Tidak boleh dipercayai. Hantar lagi gambar. Vincent menghantar gambar-gambar yang diambilnya di dalam kawasan itu, bangunan bata merah, terusan, pintu air, hiasan dalaman istana.
Dia juga menceritakan kisah pembetulan ralat 2 mm itu. Reaksi rakan-rakannya dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Ini adalah yang asli. Semangat ketukangan orang Malaysia memang benar. Saya pun mau pergi. Message-message terus masuk. Vincent berkata kepada Elena, apabila saya kembali ke Belanda, saya akan memberitahu semua orang. Beritahu apa? Tentang keindahan negara Malaysia ini, katanya dengan riak wajah yang serius, dan tentang pentingnya melindungi budaya. Elena tersenyum. Awak sudah berubah ya? Ah, saya sudah berubah. Vincent juga tersenyum. Hari ini saya belajar satu pengajaran penting dari Malaysia. Melindungi budaya bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi untuk mengekalkannya bagi generasi akan datang. Dia memandang sekeliling kawasan itu. Kita pernah berpikir bahwa membuang masa lalu adalah kemajuan, tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka menghargai masa lalu sambil mencipta masa depan. Matahari terbenam, sinarnya menyinari bangunan bata merah. Pemandangan itu seolah-olah senja di Belanda. Vincent berdiri dan memegang tangan Elena. Jom, kita jalan lagi. Baik, jawab Elena. Berpegangan tangan, mereka melangkah semula. Dalam cahaya senja, bayang-bayang mereka berdua menyatu dengan pemandangan Belanda. Malam itu, di hotel, Vincent duduk di atas katil dan membuka komputer ribanya. Dia mempunyai sebuah blog profesional seni bina dan mula menulis tentang pengalamannya hari itu. Hari ini, di Malaysia, saya menemui semula negara asal saya. Perkampungan warisan Belanda Melaka bukan sekadar taman tema. Ia adalah pemeliharaan budaya, hadiah untuk masa depan. Jari-jarinya menari di atas papan kekunci. Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Malaysia. Terima kasih karena terus melindungi apa yang telah kami hilangkan. Keesokan paginya, artikel blog Vincent mendapat sambutan hebat di Belanda. Ia dikongsi secara meluas di media sosial. Ramai warga Belanda menyatakan minat. Benarkah ada tempat seperti itu? Saya pun mau pergi melihatnya. Saya terharu dengan rasa hormat rakyat Malaysia terhadap budaya. Ratusan komen diterima. Antaranya, ada juga komen daripada warga Belanda yang pernah melawat perkampungan warisan Belanda Melaka. Saya juga menangis. Jalan yang pernah saya lalui bersama datuk saya ada di sana. Satu keputusan yang sangat baik untuk pergi ke Malaysia. Beberapa bulan kemudian, Vincent memberikan ucapan di Persatuan Arkitek Belanda. Topiknya ialah makna pemeliharaan budaya. Di hadapan para hadirin, dia menunjukkan gambar-gambar perkampungan warisan Belanda Melaka. Inilah yang diajarkan oleh Malaysia kepada kita, katanya. Budaya dapat bertahan karena ia terus dilindungi. Dan melindungi budaya bukan sahaja tanggung jawab rakyat negara itu. Dewan senyap sunyi. Rakyat Malaysia menghormati budaya negara lain dan berusaha untuk mengekalkannya untuk masa depan. Sedangkan kita gagal melindungi sepenuhnya budaya kita sendiri. Kata-kata Vincent menyentuh hati ramai arkitek. Selepas itu, jumlah pelancong Belanda yang melawat perkampungan warisan Belanda Melaka meningkat secara mendadak. Ramai yang menitiskan air mata melihat rupa kampung halaman mereka yang telah hilang. Seorang wanita tua berkata, "Jalan yang saya lalui bersama suami saya ada di sini. Rasanya seperti kembali ke zaman itu." Seorang lelaki lain berkata, "Saya terharu dengan hati rakyat Malaysia. Negara yang begitu menghargai budaya negara lain, sukar ditemui di dunia." Vincent sendiri telah melawat perkampungan warisan Belanda Melaka berkali-kali selepas itu. Setiap lawatan membawa penemuan baharu, dan dia sentiasa terharu dengan dedikasi kaki tangan Malaysia. Budaya replika Malaysia bukan sekadar tiruan. Ia adalah penghormatan yang mendalam terhadap budaya yang telah hilang dan tanggung jawab terhadap masa depan. Perkampungan warisan Belanda Melaka boleh dikatakan sebagai simbolnya. Melalui pemeliharaan pemandangan Belanda yang sempurna, ia memainkan peranan sebagai jambatan budaya, sehingga hari ini, perkampungan warisan Belanda Melaka terus menyambut ramai pengunjung. Rakyat Malaysia, warga asing, semua orang menikmati pemandangan indah Belanda dan merasai penghormatan rakyat Malaysia terhadap budaya di sebaliknya.